وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hormati tuan pengurusi, hormati tuan imam, dan hormati tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita dalam hadis jalan ke surga, hadis yang ke-7, muka surat 15. Hadis yang ke-7, muka surat 15, an Ummi Habibata radhiyallahu ta'ala anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين qabla salatil fajri. Hadis riwayat daripada Ummi Salamah, an Ummi Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kita tahu dia ni membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia masuk Islam lah kan, dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia tidak mengikut langkah dan jejaknya. Anaknya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suaminya yang pertama yang bernama Ubaidillah bin Jahsh. Ketika mana dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memeluk Islam, Nabi SAW memerintahkan hijrah pertama ke Habasyah. Jadi dia ni, Ummu Salamah dengan suami dia hijrah ke Habasyah. Sebab Nabi SAW menggelar Habasyah ni adalah Darul Aman, iaitu negeri aman. Kan? Jadi ketika mana mereka hijrah bersama dengan rombongan hijrah, orang yang beriman, Nabi izinkan hijrah ke Habasyah. Suaminya Ubaidillah bin Jahsh ni, dia murtad. Dia memeluk agama Nasrani. Jadi Ummi Salamah ni larang suami dia. Dia nasihat, tetap juga dia kata dia nak murtad juga. Jadi tak boleh dilarang dah. Kemudian suami dia murtad dan suami dia minum arak. Minum arak sampai mati. Dahsyatlah. Sampai mati minum arak. Jadi ketika mana dia dapati suami dia pun murtad, kemudian dia sedih, kemudian meninggal suami dia, dia sedih. Dan kesedihannya ni didengari oleh Nabi SAW. Ni peristiwa ni sebelum hijrah Nabi lagi, kemudian meninggal suaminya, kemudian Nabi pun hijrah dah ke Madinah. Maka Nabi SAW hantar surat kepada Raja Habsyah. Nabi SAW selepas habis iddah dia, Nabi berkehendak untuk meminang dia, iaitu Ummu Salamah ni. Maka Nabi SAW pun nikah dengan Ummu Salamah. Saksi dia ialah Raja Habsyah. Dikira nikah jarak jauh lah. Nabi dekat Madinah kan. Maka Ummu Salamah ni dekat Habasyah lagi. Kemudian tetap dia duduk dekat Habasyah sehinggalah Nabi SAW tujuh hijrah lah selepas Khaybar. Lepas perang Khaybar. Maka Ummu Salamah ni bersama dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam dia pun pergi ke Madinah dan masa itu dah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan Ummu Salamah ni berbanding dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Ummu Salamah ni dia tak ada cemburu. Masya-Allah. Maknanya apa? Dia tiada sifat cemburu kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Sebab dia rasa seronok dan dia rasa bergembira ketika mana Nabi SAW menikahinya. Sehingga dia tak ada sifat cemburu kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Dan dia taat kepada Nabi SAW sebagai isteri. Dan dia sentiasa mengikut Nabi SAW hingga kan kepada ayah dia sendiri, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni datang ke Madinah nak jumpa Nabi SAW. Nak komplain lah ni asal dia kan? Berkenaan dengan apa? Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian lebih kurang perjanjian tu kan, dalam kisah tu. Kemudian dia nak jumpa, dia nak pergi ke rumah anak dia, iaitu Ummu Salamah ni. Dia nak jadikan anak dia sebagai kabel lah ya kan? Orang dalam nak merayu Nabi SAW berkenaan dengan perjanjian ni kan? Sebab kafir Quraisy telah pun melanggar perjanjian itu. Jadi dia nak merayu Nabi SAW untuk menguatkan perjanjian tersebut. Jadi dia datang ke rumah anak dia, Ummu Salamah. Dan dia duduk di atas tempat duduk Nabi SAW. Maka Ummu Salamah tengok. Dia dia ambil tikar tu kan. Dia kata, ni tempat duduk Nabi. Tak boleh kamu duduk, kamu kafir. Dia kata kepada ayah dia, tak boleh kamu duduk atas ni. Kan? Kamu musyrik dan najis. Dia kata, Masya-Allah kan. Jadi inilah kekuatan iman Ummu Salamah ni. Hebat kan. Kekuatan iman Ummu Salamah. Jadi riwayat hadis ni daripada Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailatin. Kata Nabi, siapa yang sembahyang, sesiapa yang mendirikan solat sembahyang sunat ni, sembahyang sunat sebanyak 12 rakaat setiap hari ya kan, wa lailatin sintai asrata rakaatan, 12 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, akan dibina ke atasnya istana di surga. Arba'an, Nabi terang balik kan, 12 rakaat ni yang apa dia? Arba'an qabla zuhri, sebelum zuhur ni, sebelum zuhur ni sembahyang 4 rakaat kan. Jadi ketika mana dalam mazhab Imam Syafi'i dibahagikan, 2 disebut dengan muakkadah, yang sunnah muakkadah, yang 2 lagi tu ghairu muakkadah, sunat biasa kan. Jadi 4, siapa yang sembahyang 2 saja pun sunnah muakkadah lah kan. Dia 4. Kemudian selepas luhur, wa raka'ataini ba'daha, lepas luhur 2 rakaat kan. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat selepas maghrib. Maknanya apa? Sebelum maghrib ada sembahyang tak? Ada, tapi ghairu muakkadah. Ni yang muakkadah mana apa? Yang selepas maghrib 2 rakaat, itu sembahyang sunat muakkadah yang digalakkan. Maksud muakkadah ni dia nak dekat-dekat wajib lah, tapi tak sampai tak wajib. Muakkadah digalakkan. Jadi pasal apa? Kalau kita tengok, sebab itulah ketika mana Imam Syafi'i dalam pandangan qadim dan jadid, ketika qadim mazhab Imam Syafi'i mengikut hadis riwayat daripada ketika mana Jibril datang kepada Nabi SAW mengajarkan waktu sembahyang, iaitu Nabi SAW datang oleh malaikat Jibril 2 kali, iaitu awal waktu dan akhir waktu, luhur.
Semayang asar pun sama juga. Awal waktu, akhir waktu. Maknanya apa? Jibril nak bagi tahu kepada Nabi, inilah awal waktu luhur. Datang Jibril jadi imam, Nabi ikut. Kemudian esok, luhur esok pula, Jibril datang waktu akhir. Yang luhur. Nah, maka Nabi tahu. Melainkan maghrib. Maghrib tak ada. Maghrib datang kali kedua pun time tu juga Jibril. Maknanya apa? Imam Syafi'i ambil istimbat daripada hadis sahih ni, kan? Maknanya apa? Maghrib ni dia tak ada waktu akhir dia. Memang maghrib tu awal waktu tu ya. Ketika mana cahaya merah, ketika mana matahari ni tenggelam, tak ada cahaya merah, itulah maghrib. Ketika habis cahaya merah tu, kan? Maka habislah maghrib. Itu qadim. Maka banyak pandangan pendapat Imam Syafi'i, banyak yang berpegang, ulama-ulama Syafi'iyah berpegang itulah dia waktu maghrib. Sebab itulah kita nampak ada sebagian masjid dia lepas azan terus qomat. Tak ada apa? Tak ada semayang yang sunat. Itu waktu qadim. Jadid pula. Jadid pula bila masa dia? Masanya ialah bersuci kita ketika mana masuk waktu maghrib ni sampai bila masa tu? Iaitu ketika kita wuduk, masuk tandas lepas tu kita suci, lepas tu wuduk, lepas tu azan, qomat dan semayang 5 rakaat. Itu masa dia. Mana apa masa dia? Masa waktu maghrib tu. Habis tu, habis dah. Tu. Masya-Allah. Jadi ketika mana waktu datang ni, malaikat Jibril tadi maghrib dia tak ada. Masa awal pun dia datang macam tu, kali kedua pun datang time tu juga. Tak sama dengan semayang-semayang lain. Semayang luhur, malaikat Jibril datang 2 kali. Awal waktu ketika mana matahari tergelincir. Lepas tu pula bayang-bayangan pula sudah sama dengan dia. Itu nak masuk waktu asar. Maka tu masa dia. Waktu asar pula, lepas tu nak masuk waktu maghrib, maka 2 kali. Lain-lain, tapi malaikat Jibril datang 2 kali tu pada waktu maghrib, waktu yang sama. Apa yang saya nak nampak sini? Nak masuk bulan puasa kan? Nak buat ini. Nak masuk bulan puasa ni, kita kena jagalah mayang maghrib masa tu. Jangan pula kita mayang maghrib ni layan makan 20 minit kan hingga gelap dah kan, tak ada cahaya merah dah kan. Baru kita nak sembahyang, itu kira takut-takut apa? Sebab tak ada, dua-dua tak ada. Kalau kita buat macam tu, sama ada kita ikut pandangan qadim ke jadid ke, dua-dua tak ada. Dua tak ada. Kalau kita makan pula 20 minit kita pun, lepas tu 2 pinggan tambah lagi, masya-Allah kan. Jangan kita lalai buka puasa juga kan, makan tak ada masalah pun. Kan buka puasa pun kan. Tapi jangan layan sangat nafsu tu. Sehingga mayang maghrib kita tangguh kan. Ni kan. Mana ni saya nak nampak tu ni kan. Jadi makna dia, jadi selepas apa? Maghrib tadi, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Lepas maghrib 2 rakaat. Yang ni bayang sunnah muakkadah. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat selepas mayang isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum mayang fajar. Mayang subuh lah. Sebab salatul fajri ni dia nama lain mayang subuh. Nama lain mayang subuh. Salatul fajri atau sembahyang subuh tu samalah kan. Lepas tu solat sunat fajar tu apa? Sembahyang sunat sebelum luhur subuh. Tu kan. Jadi dalam sini kita nak tahu dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, maka kita tahu ada sembahyang sunnah ni, ada muakkad, ghair muakkadah, ada ghair muakkadah. Seperti mana kita kata tadi. Yang muakkadah, sembahyang sunnah yang digalakkan itu ialah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh ni 2 rakaat. Mana ada sembahyang sunnah muakkadah tu? 2 sebelum luhur. 2. Sebelum luhur ni. 2. Yang 2 tadi? Yang 2 tadi itu ghair muakkadah. Tadi kan 4. Ingat tadi tak? Yang 2 tu ghair muakkadah. Sekali lagi, kita akan tengok tu pada sembahyang ghair muakkadah.
yang bukan muakkad. Semayang yang digalakkan iaitu 2 sebelum luhur, kan. Lepas tu pula 2 selepas luhur. 2 selepas luhur. Itu semayang yang digalakkan. Kan. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Kan. Kemudian kita tengok pula ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah. Yang tidak ataupun yang yang tidak semayang sunat biasa, kan. 2 rakaat sebelum luhur yang terakhir tadi. 2 rakaat, kan tadi 4 rakaat. 2 rakaat tu. Yang tu ghairu muakkadah. 2 rakaat selepas luhur. Tadi kan 4, 2. Atau yang 4, 2 pula, kan. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar tu dia memang sunah biasa. 4 rakaat. Kan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum maghrib ada. Kan, 2 rakaat itu semayang sunah biasa dan 2 rakaat sebelum isyak. Ya, sebelum isyak. Sebab itulah kalau kita ada ilmu, mana ada apa kita tahu benda ni, kita faham dan kita akan tatimul aham minal muhim. Mana dia apa? Kita kena dahulukan yang terpenting daripada yang penting-penting. Memang semua itu penting. Ketika mana yang penting ni kita dahulukan yang mana yang pertama yang paling penting antara yang mustahak kita buat ni, kan. Seperti mana kita dulu, contohlah kes apa? Corona dulu, kan, COVID, kan, yang tak boleh lama. Maka kita tidak kita tidak semayang sunat qabliyah maghrib. Sebab apa? Tak boleh lama. Kena segera, tak boleh lama duduk bersama, kan. Duduk bersama. Kita kena segerakan ikut keadaan. Jadi kalau kita tahu ikut keadaan kita ataupun dalam keadaan kita kena segera, kan, maka tak perlu buat yang sembahyang sunnah biasa tu, kan. Jadi keterangan hadis ni, solat fardu kita banyak kekurangan. Solat fardu kita ni, ada kita baca dah sebagian yang itu, kan. Saya kata tu, saya ulang sikit, kan. Mayang fardu kita tahu kekurangan dia banyak. Banyak kekurangan kita mayang fardu. Kurang khusyuk lah, kan. Kemudian banyak yang membuat kita tak khusyuk dalam bab semayang ni, kan. Bab luaran ataupun dalaman. Luaran, pakaian kita, tempat kita semayang, kan, juga akan boleh membuat kita tak khusyuk, kan. Mencium bau makanan, masak kedai tepi surau atau masjid ke, tercium masuk dalam masjid, maka tak khusyuk dalam semayang kita. Dan juga dalaman. Dalaman ni dah masalah. Luaran kalau dah kemas dah semua dah, elok semua dah, masjid pun ada karpet dia, semua ada aircon dia, tutup semua, bunyi pun tak ada dah, kan. Kita khusyuk, sepatutnya khusyuk lah luaran ni. Tapi dalaman tu, dalaman ni lah yang sesungguhnya yang mesti kita kena jaga. Selepas kita kemas dah luaran tadi, kemas semua dah, maka bab dalaman pula yang kita kena kemas. Apa dia? Ilmu ni. Bagaimana kita semayang, adab kita semayang, bagaimana pula hati kita, bagaimana cara menghadirkan dalam semayang, menghadirkan Allah dalam hati kita ketika mana kita semayang, dan kena berlatih dan berlatih menghadirkan Allah dalam hati kita. Mestilah kita berlatih di luar semayang. Kalau di luar semayang tidak hadir Allah dalam hati kita, susah nak hadir ketika mana semayang. Yang akan hadir ialah waswasah. Itu. Sebab ketika mana kita biasakan dalam luaran semayang kita pun kita biasa zikir, kita biasa menghadirkan Allah hati kita, sentiasa kita menyadari kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semayang pun mudah kita nak tarik Allahu Akbar, mudah. Tetapi kalau di luar semayang pun kita tak perasan kita ni hamba Allah, berbuat suka hati kita je, kita tak kenal halal ke haram ke, kan. Yang ni susah. Nak semayang pun mesti datang setan, waswasah. Dia akan bisiklah hati kita perkara-perkara yang kita buat di luar semayang tu, kita pula layan. Ni masalah tu. Sebab itulah semayang kita ni banyak kekurangan dia.
Terutama yang khusyuk, ada yang tak khusyuk. Ketika mana dia takbir, hati dia ingat lain. Ketika mana kita alhamdulillah rabbil alamin, dia bayang pula kedai dia. Kan? Sami Allahu liman hamidah, pula fikir pula dekat rumah, lauk apa sekali lagi ni balik makan. Kan? Yang ni perkara ni ada waswasah lah hati kita ni. Setan yang sentiasa bisiklah hati kita, ingatkan kita, dan kita pula kita layan. Pasal apa? Kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu, mudah saja kita tahu ni waswasah daripada syaitan. Kan? Kita teruskan. Dia mai lagi, kita teruskan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi oleh itu, kita mestilah mengerjakan solat sunat bagi menampung kekurangan pada solat fardu tadi. Jadi sembahyang fardu kita ni banyak kurang. Khusyuk lah kan. Kurang banyak. Tapi mestilah kita kena tampung dia dengan kekurangan-kekurangan tadi, kita tampung dengan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah, ataupun sembahyang sunat rawatib tadi tu. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengumpamakan solat fardu seperti modal dan dalam perniagaan. Sembahyang fardu kita ni seperti mana modal dalam perniagaan, manakala sembahyang sunat tu pula diumpamakan seperti untung dari perniagaan itu. Untung daripada perniagaan itu. Jadi sembahyang fardu ni modal, sembahyang sunat ni untung. Jadi makna dia apa? Kita kena perbanyak sembahyang sunat kita agar untung kita banyak. Kan? Seperti mana kita berniaga, sentiasa kita nak untung banyak kan? Kalau ilmu perniagaan, bagaimana modal sikit untung banyak. Tu. Sembahyang pun kena macam tu juga. Kan? Sembahyang mana apa? Ibadah kita pun kena macam tu juga. Sembahyang ni, sembahyang fardu ni seperti modal, dan sunat tu sebagai untung. Maka perbanyaklah sembahyang sunat. Kan? Apa gunanya jika berniaga yang tiada untung dan hanya balik modal saja? Rugi ya? Kan? Seorang hamba tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat wajib saja. Mendekatkan diri kepada Allah mestilah dengan mengerjakan ibadat sunat sebagai tambahan ke atas ibadat wajib. Kan? Jadi ketika mana kiantaan dia ada orang soal, ada hadis dia Ustaz? Oh, tak ada hadis dia. Kan? Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wasiatkanlah aku dengan satu wasiat. Aku takkan minta wasiatlah kepada sesiapa. Maka Nabi SAW wasiatkan dia. Iaitu apa? Kena syahadah. Sebelum ni kita baca dah kan? Baca sebelum ni kau. Adalah di sini. Kan? Kena bersyahadah dan dirikan salat. Kemudian puasa pun dan zakat. Kan? Haji tak ada. Pasal apa? Haji belum lagi. Kan? Bagaimana pula? Orang Badawi ni ketika mana dia buat sungguh-sungguh. Sembahyang sungguh-sungguh. Sungguh betul. Kan? Jadi maknanya apa? Walaupun dia buat ibadat wajib, tapi wajib yang dia buat ni 100%. Kan? Jadi, sembahyang sunat dibahagikan kepada beberapa bahagian. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Hanya 5 sembahyang sunat yang disyariatkan berjamaah, iaitu sembahyang 2 hari raya. Ada 5 sembahyang sunat ni disyariatkan berjamaah. Yang lain tu tak ada lah. Kalau nak berjamaah, boleh, haruslah. Tapi tak sunat lah. Kan, harus. Jadi, sembahyang 2 hari raya. Sembahyang 2 hari raya. Raya kurban, raya puasa. Ini kena kita, sunat kita sembahyang berjamaah. Kan, sembahyang sunat, muakkadah lah tu. Kan. Kemudian, sembahyang sunat gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan, sunat hukum dia kita sembahyang berjamaah. Sama ada gerhana matahari, gerhana bulan, dan sembahyang minta hujan, istisqa. Sembahyang minta hujan. Dan ini sunat hukum dia kita berjamaah. Dan sunat mengimaminya ialah pemimpin, hakim. Dia jadi imam ketika mana sembahyang minta hujan ni. Kan? Dan kena diiklankan oleh pemimpin. Diberitahu oleh pemimpin ataupun hakim. Solat tarawih, solat witir pada bulan Ramadan je lah kan. Jadi sembahyang sunat tarawih dan witir disunatkan kita berjemaah. Selain daripada 5 ni, maka tidak disunatkan kita sembahyang sunat yang berjemaah. Sembahyang duha tak disunatkan. Sembahyang tahajud tak disunatkan kita berjemaah. Sembahyang tasbih tak disunatkan kita berjemaah. Sembahyang apa lagi, hajat
tak disunahkan kita berjamaah. Kan? Tak disunatkan. Maknanya apa? Kalau nak jamaah, tidak salah. Boleh. Bukan tak sah pula. Ni ustaz ni tak sah. Bukan. Saya kata tak sah. Sah sembahyang dia. Tapi tak disunatkan berjamaah. Kalau dia berjamaah, sah sembahyang dia. Tak ada masalah. Macam kita main tahajud. Main berjamaah. Dah masuk bulan Ramadan ni tengok banyak. Banyak jadual dah. Sembahyang tahajud lah kan. Jadual tazkirah. Jadual imam tarawih. Macam. Jadi sembahyang tarawih, maka disunatkan berjamaah witir. Tapi tahajud tidak. Tapi kalau buat boleh. Sah. Kan? Nak melatih kita. Sebab kita nak bangkit seorang-seorang ni, lihat sangat kan. Jadi kita berjamaah tu semangat sikit kan. Lepas tu urus masjid kata apa? Kita mayang subuh, mayang tahajud disediakan makan sahur. Mailah mai. Sediakan sahur. Jadi sementara solat rawatib pula dibagikan kepada dua bagian. Mayang rawatib pula dibagikan kepada dua bagian yang kita baca tadilah ni. Iaitu muakkad yang sangat dituntut dan ada yang ghairu muakkad, iaitu tidak dituntut. Mana dia apa ghairu muakkad ni? Biasa, sembahyang sunat biasa. Dan ada yang tidak muakkad. Yang muakkad ada 10 rakaat. Ni ditentukan sini. Yang muakkad sembahyang sunnah muakkadah yang dituntut yang hampir-hampir kepada wajib ada 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sunat subuh. 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum luhur, 2 rakaat lepas luhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Yang ini muakkadah. Yang dituntut. Jadi baginda sangat menjaga solat rawatib yang muakkad ini. Nabi SAW sangat menjaganya. Sehingga kan sembahyang sunnah muakkadah ni, dia ketika mana dah biasa kita buat dan kita terlepas, boleh kita qada, boleh. Boleh, tak payah tahu tu. Kan? Apabila baginda meninggalkan kerana suatu keuzuran, baginda akan mengqadanya semula. Jadi Nabi SAW ketika mana meninggalkan sembahyang sunnah muakkadah ni, sebab ada keuzuran, tak dan ke kan, Nabi SAW mengqadanya. Masya Allah. Sebab apa? Sebab muakkadah. Sembahyang sunnah yang digalakkan. Jadi rawatib yang tidak muakkadah pula seperti sembahyang 2 rakaat tambahan sebelum luhur tadilah. Kan 4 kan? Tu akhir tu. Dan 2 rakaat tambahan selepas luhur. Jadi 4 sebelum luhur dan 4 rakaat selepas luhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak. Yang ni semua ghairu muakkadah. Sembahyang sunat. Dan buat juga kan. Sebab tadi kan untung. Kena buat lah. Jadi baginda bersabda, sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum luhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah mengharamkan tubuhnya dibakar api neraka. Allah mengharamkan tubuhnya dibakar api neraka. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum luhur, 4 rakaat selepas luhur. Masya Allah. Baginda juga mendoakan rahmat kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Dan Nabi juga mendoakan orang yang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum bulan asar. Inilah dia kenaan dengan hadis yang ke-7, mana berkenaan dengan sembahyang mengerjakan solat rawatib, iaitu sembahyang sunat. Jadi kita tahu dah bab sembahyang sunat ni digalakkan kita untuk sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat ni sama seperti untung, kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Dan dalam sembahyang ni banyak kekurangan-kekurangan kita. Kan? Kita banyak kurang dalam bab luaran ke dalaman, luaran pula kita gerak kita banyak. Kan? Gerak kita kadang-kadang gerak tu tak perlu pun, melainkan gerak yang berhajat dalam sembahyang, maka tu dibolehkan. Tapi kalau gerak kita yang tak ada keperluan pun, kita gerak, itu mengurangi kekhusyukan sembahyang. Dia kurang khusyuk kita, tak perlu pun. Kita buat-buat saja. Kan? Elok dah, kan? Terpakai elok dah. Tapi dalam sembahyang kita buat macam ni. Buat macam ni. Elok dah macam ni, kan? Tak ada masalah apa pun. Kan? Melainkan ada masalah ke, itu boleh lah. Itu boleh lah. Lil hajah nama dia. Sebab apa? Sebab hajat. Sebab keperluan. Kan? Ataupun apa? Jubah dia ke, lekat ke, kan? Tak selesa. Kan? Lekat. Jubah dia lekat dekat bengkok. Lekat kan? Dia tarik sikit. Boleh ya? Sebab apa? Lil hajah untuk tak selesa.
Sebab tu pula lagi setan dibisik kita. Tu. Ada apa? Baik sikit ya. Lil hajah. Dah. Boleh. Ya, tapi kalau gerak tanpa keperluan makruh, dan kalau banyak pergerakan kita, gerak yang besar sampai membatalkan sembahyang. Betul tu. Sebab itulah sembahyang ni kena tengok juga gerak kita jangan gerak banyak, sebab dia akan mengurangi kekhusyuan kita dalam sembahyang. Kemudian hadis yang ke-8. Mengerjakan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajadata fasajada, i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqulu ya wailah, umira ibnu Adama bis-sujud fasajada, falahul jannah, wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Hadis ni riwayat Muslim, hadis sahih. Abi Hurairah ni ahli sufah. Kita ingatkan balik lagi, walaupun kita dah kata dulu kan, tak apalah, nama dia tazkirah kan. Jadi Abu Hurairah ni nama dia Abdul Rahman bin Sakhr. Abdul Rahman, nama elok. Jadi beliau ni daripada Puak Dusi. Puak Dusi ni Yaman kan, Ad-Daus, Puak Dausi, Dusi. Dia ni puak daripada Dusi, daripada Yaman. Jadi Abu Hurairah ni sebelum dia masuk Islam, nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Ada nama sebelum Islam. Jadi ketika beliau ni masuk Islam pada tahun 7 Hijrah, maka Nabi SAW menggantikan nama dia dengan Abdul Rahman bin Sakhr tu ayah dia lah kan, Abdul Rahman. Jadi nama yang baik, iaitu hamba Allah yang Maha Rahman. Jadi ketika mana kita tengok kisah beliau ni, kisah Abu Hurairah ni, yang masyhur kita ingat kisah apa? Beliau ni menjaga Baitul Mal kan. Kisah dia dengan setan kan, dengan iblis. Jadi bagaimana kisah Abu Hurairah ni boleh dia menjadi penjaga? Dia jadi guard Nabi SAW, itu Baitul Mal lah, kan. Jadi pada suatu hari Abdul Rahman ni ataupun Abu Hurairah ni, dia ni orang yang miskin, tak ada apa. Pada suatu hari dia nak cari kerja, kan. Dia nak kerja dengan Abu Bakar Siddiq, niat dia, tapi dia nak minta, saya malu lah. Nak minta malu, kan. Dia duduk dekat jalan Madinah. Lalu Abu Bakar lalu, dia panggil, Abu Bakar, mai sini Zat. Kan? Tolong bacakan dekat saya Al-Quran. Abu Bakar pun dia ingat baca Quran je lah. Baca Quran. Kan? Lepas baca Quran, Abu Bakar pun pergi lah. Kan? Sebab dalam niat dia, ketika mana Abu Bakar Siddiq ni nak mempelawar dia kerja dengan dia. Niat dia. Tapi nak minta terus, dia tak berani atau pemalu. Lalu Umar bin Khattab pun sama juga, dia panggil baca Quran. Dia baca Quran kan. Baca Quran dia pergi kan. Maka Nabi tengok dia tu, Nabi senyum. Nabi tahu ni Abu Hurairah ni mesti dia nak minta kerja kan, nak cari kerja kan ni, tapi dia malu kan. Dia buat cara tu, Nabi senyum. Nabi SAW datang kepada dia, wahai Abu Bakar, Abu Hurairah, ikut aku, kata Nabi SAW. Maka dia ikut Nabi. Mula daripada itulah dia ikut Nabi SAW, dan dia ikut Nabi ke rumah Nabi SAW, dan Nabi temui ada susu, sebekas susu kan. Maka Nabi tanya, siapa yang bagi ni? Ada si hamba Allah yang bagi. Maka Nabi SAW mempekerjakan Abu Hurairah. Pertama kali apa? Nabi perintahkan dia panggil semua ahli sufah. Ahli sufah ni apa? Orang yang duduk dekat masjid Nabi. Tak ada rumah. Dia pun tak ada rumah. Dia duduk dekat masjid Nabi SAW. Duduk tang tu kan. Jadi kerja dia pertama kali apa? Panggil, kata Nabi, panggil semua ahli sufah, mai, aku nak bagi dia minum susu. Kan? Masya Allah, keberkatan Nabi SAW. Susu yang bekas ni,
boleh cukup semua minum. Cukup minum. Kan? Tapi Nabi yang bagi ya, bukan kita. Kita dah cukup lah. Kan? Nabi SAW, keberkatan Nabi SAW, mukjizat. Kan? Jadi, ketika itulah Nabi SAW mempekerjakannya menjaga Baitul Mal. Baitul Mal. Maka sebab itulah ada satu perkataan yang datang daripada Abu Hurairah. Dia kata apa? Dia kata Abu Hurairah, ketika mana kaum Muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka, kaum Ansar sibuk dengan kebun-kebun mereka, sementara saya sibuk dengan majlis Nabi SAW. Sementara saya kata sibuk dengan apa? Ikut sentiasa majlis Nabi SAW. Dan sebab itulah apa yang saya hafal, dia kata orang Muhajirin Ansar tak menghafalnya. Masya Allah. Yang saya dengar, orang lain tidak mendengarnya. Sebab itulah Abu Hurairah ni dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kemudian dia ni, Abu Hurairah ni, setiap yang Nabi suka, dia suka. Yang Nabi sentiasa buat, dia buat juga. Pernah suatu hari, Nabi kan suka ketika mana cucu Nabi datang, Hasan Hussein, sentiasa Nabi cium. Dia pun cium. Setiap kali dia cium. Dia cium. So apa Nabi buat, dia pun nak buat juga. Masya Allah. Kan? Jadi cerita yang masyhur ketika mana dia jaga Baitul Mal ni, pada suatu malam ada pencuri masuk. Dia tangkap pencuri tu. Kan? Dia tangkap pencuri itu, dia kata, aku akan bawa kamu kepada Nabi SAW. Pencuri itu kata, dia kata, mohon jangan bawalah ke saya kepada Rasulullah. Sebab apa? Saya mencuri ini bukan saya. Sebab kata anak saya tak makan. Kan? Anak saya tak makan, isteri saya tak makan kat rumah. Lepas tu saya mencuri. Jadi Abu Hurairah ni rasa kesian pula ni. Lepas. Jadi Abu Hurairah pun esok pagi dia cerita Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, malam ni ada orang curi. Saya tangkap. Lepas tu saya nak serah kepada Nabi, dia mohon jangan serah. Sebab dia anak dia miskin, dia orang miskin, anak dia tak makan. Nabi senyum. Nabi tak kata apa. Nabi tak komen, Nabi senyum. Kata Nabi, malam esok dia mai gitu. Malam esok dia mai. Jadi malam esok dia betul-betul mai. Abu Hurairah tangkap. Dia kata, ni kali ni saya akan bawa ke Nabi. Saya akan bawa ke Nabi. Dia kata, jangan masam tu juga. Dia kata, saya mohonlah Abu Hurairah jangan bawa. Sebab saya dia mencuri, bukan saya, anak saya tak makan. Dah seminggu tak makan dah. Dia kata, anak dia. Waktu isteri dia tak makan. Kesian pula Abu Hurairah. Lepas. Kan? Dia kata, janji tu, dia kata, jangan main lagi. Kalau hang main lagi, aku akan tangkap tak lepas. Dia kata, janji, kita tak main lagi. Dia besok bagi cerita balik Nabi. Nabi pun senyum. Malam-malam ni dia main lagi. Kata Nabi SAW. Kan? Maka malam tu betul dia main. Dia tangkap. Lepas tu kata, ni kali last ni. Dia kata, saya tak lepas dah. Dia berjanji juga. Dia kata, tolong lepas saya. Saya akan azab kamu satu amalan. Nak tak? Dia kata. Kalau saya azab ni, saya bagi lepas saya. Jadi Nabi Abu Hurairah pun dengar. Dia kata, sesiapa yang baca ayat kursi sebelum dia tidur, maka setan tidak akan mampu mendekati dia. Pada waktu malam tu setan tak akan mampu dekat dia. Kan? Maka sebab dah diazab kan. Kalau dah diazab kira tok guru lah tu, kan? Jadi Abu Hurairah kira lepas dia lah. Lepas dia maka Nabi esok pagi cerita Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, cerita kan semalam dia datang lagi orang mencuri tu. Lepas tu ketika saya nak bawa, dia kata dia ajak saya satu amalan. Kan? Nabi SAW kata apa? Yang datang tu pembohong. Yang diajak tu betul, kata Nabi. Yang diajak tu betul. Tapi yang datang tu pembohong. Dia tu iblis, kata Nabi SAW. Masya Allah. Jadi, inilah yang cerita masyhur kepada Abdul Rahman bin Sakh ataupun dikenal dengan Abu Hurairah. Sebab apa Abu Hurairah? Sebab dia suka bela anak kucing. Bela kucing. Kan? Kucing duduk di belakang Nabi, kucing tu duduk kat baju dia. Dalam baju dia. Yang itu disebut dengan apa? Abu Hurairah. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah. Ketika mana Abu Hurairah ni, belum kita cerita hadis lagi no, kita cerita sikit dengan Abu Hurairah ni. Berkenaan dengan azan lepas tu kita cerita sikit. Sila. Astagfirullah.
Allahu akbar. Allahu akbar. Salat. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Inilah keistimewaan sahabat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi pada suatu hari Abu Hurairah ni dia mengadu kepada Nabi SAW masalah dia. Dia sedih ketika mana Nabi SAW sentiasa ibu dia sentiasa dia maki Nabi. Dia tak suka pada Nabi SAW. Jadi dia sedih. Dan yang kedua, dia mengadu kepada Nabi SAW, kata apa? Ya Rasulullah, saya ni ingatan saya tak kuat. Selalu lupa. Kan? Lupa ingat. Lupa 2 kali, ingat sekali. Banyak lupa. Ingat dia tak? Kan? Jadi ketika mana Nabi doa, dia balik, ibu dia dah rasa macam tak ada lagi maki Nabi SAW. Bahkan ibu kata apa? Wahai anak, dia kata, wahai Abu Hurairah, tolong bawa saya kepada Nabi SAW. Dia nak masuk Islam. Masya Allah. Nabi doa, dia balik, ibu dia terus berubah. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, saya ni lupa ingatan saya, kan, tak kuat. Maka Nabi doa kepada dia. Doa kepada dia, maka selepas Nabi doa ni, dia kata apa? Tak ada satu kalimah pun yang Nabi katakan melainkan aku mengingatinya. Sebab itulah Abu Hurairah ni, dia meriwayatkan hadis 5,374 hadis. Bayang tu. Kita 5 pun tak ada, 7 pun tak ada, 3 pun tak ada, 4 pun tak ada. Kan? Orang ni 5,374. Kan? Kita tak ada. Kan? 3 pun kalau ada, okey. Ni tak ada. Masya Allah. Kan? Jadi nak tengok hadis, tengok kitab dulu. Baru boleh baca. Masya Allah. Jadi, inilah kehebatan Abu Hurairah sebab dia bersama dengan Nabi SAW, bersuhbah dengan Nabi, jadi khadam Nabi, dan dia dekat dengan Nabi. Dia mohon kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Kan? Maka Nabi SAW, Nabi ni sama seperti mana hidup dia, begitulah ketika dia dah mati, dah meninggal. Masya Allah.
keadaan dia sama. Makna dia apa? Ketika mana kita salam kepada Nabi SAW masa hidup, begitu jugalah keadaan kita salam kepada Nabi ketika masa Nabi telah wafat. Sebab itulah ketika mana kita ziarah Nabi, jangan kita ingat Nabi itu wafat macam kita lah. Tak. Hendaklah kita beradab dan salam kepada Nabi dengan elok. Masya Allah. Sebab apa? Al-anbiya ahya fi kuburihim. Sebab Nabi-Nabi ni mereka hidup di kubur mereka. Tak sama seperti kita hati reput dah. Saat kita Nabi dah. Jadi Nabi SAW bersabda, "Iza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada." Ketika mana kamu mendengar orang yang membaca ayat disunatkan sujud tilawah, lalu mereka sujud, maka sujudlah. Jadi ya'tazala syaitanu yabki. Maka ketika kamu sujud, syaitan akan lari menyendiri dan menangis. Sebab syaitan ni dia menangis dan dia sedih dan dia tersakiti ketika mana kita sujud. Dan dia larang kita sujud. Sebab itulah ketika mana kita semayang, dia was-was. Dia bisiklah hati kita agar semayang kita tak sah. Agar sujud kita tak sah. Agar takbir kita tak sah. Dia tahu cara dia. Pasal apa? Sebab dia lama dah hidup. Dia lama dah hidup. Dia tahu dah. Dia dah banyak dah. Kaifiat dia banyak dah. Dia hafal semua dah. Datang kepada orang yang macam ni, bagaimana cara nak maksud dia tahu dah. Syaitan berkata ketika mana kita sujud tadi, dia lari. Dan dia kata apa? Alangkah celakanya. Dia kata, wailah. Dia kata, wailah. Kata, alangkah celakanya. Manusia umiru benu Adam habis sujud. Fasajada falahul jannah. Kita celaka. Dia kata, diperintahkan anak Adam ni sujud. Dan dia sujud, maka dapat surga. Dan diperintahkan aku sujud, aku tak mau sujud, maka kepada aku neraka. Dia kata. Dia tahu. Sebab itulah dia nak cari manusia, nak himpun, nak heret semua manusia ni kalau boleh. Semua manusia ni nak heret untuk tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ketika mana kita mai masjid, dia mula dah risau dah ni. Kan? Dia akan mula hasut kita. Dia was-waslah hati kita. Janganlah mereka masjid. Janganlah mereka pergi semayang. Janganlah dia sujud. Masya Allah. Jadi dia ni mula daripada kita berniat lagi ni. Dia mula dah. Sebab ketika mana kita beramal ibadah, menyakitkan hatinya. Dan menyakiti dia. Dan boleh apa? Dan boleh menyakiti tubuh badan dia. Masya Allah. Kita nak baca Quran. Dia ni disakiti. Dia sakit. Nak baca Quran. Niat daripada masjid dah. Lepas semayang lagi, saya nak baca Quran balik rumah ni. Dia dah mula dah tu dah. Jalan tu dah mula was-was dah. Jangan baca, jangan baca. Ingatkan kita pula. Ingatkan kita kedai tom yam. Tang tu sedap tu. Kan? Ingatkan pula, tang tu sate dah. Dia pergi beli. Sampai kat rumah, dah mula hilang tadi. Niat baca Quran tadi mula hilang ni. Sampai rumah layan pula, kan, kata kat isteri, kita jom makan. Dia pun layan, makan. Pakai baju lagi ni, sebab apa? Tak buka lagi, sebab nak baca Quran. Makan dulu. Makan. Lepas makan kenyang. Kenyang pula, salin baju, lepas tu duduk, menung, tengok handset. Hilanglah baca Quran tadi. Lepas tu apa? Lena. Niat baca Quran tadi apa? Tak ada. Sebab itulah, dia sentiasa halang kita dalam buat baik. Dia was-was. Dia halang kita buat baik. Macam tu jugalah kita semayang. Nak mai masjid, bukan mudah. Sebab yang dah mai semua ni kira lepas daripada setan ni. Kan? Bukan mudah nak pergi ni. Macam-macam halang. Macam-macam sekali lagi lah, kan. Kita tengok handset pula, Khalid dengan TikTok lah. Khalid dengan tengok, ni Palestin, ni saya tengok. Khalid ni. Mana dia apa? Tengok pula lepas tu, pergi buduk. Sakit perut pula. Lama pula dekat tandas. Dah azan dah qomat dah tu.
dah rakaat pertama dah. Kan? Lepas tu pula ambil wuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar salam, tak ada apa dah. Main kat rumah je. Oh, main kat rumah waktu maghrib ni lama ni. Tadi mula dah. Maksudnya semua ni, dia perangai dia ni. Perangai setan nak tangguhkan kita, tangguh lalah kali apa? Nak masuk azan dah. Baru dah, dia nak mayang. Maka waktu tu waktu haram dah. Waktu haram dah. Masya Allah. Macam itulah perangai iblis. Dia kacau kita. Dia dia tangguhkan kita dalam bab-bab kebaikan. Tapi kalau dalam bab kejahatan, dia cucuk kita. Dalam bab kejahatan, dia cucuk kita. Segera dalam kejahatan. Tak boleh tangguh-tangguh. Dia ingatkan kita pula tu. Dia ingatkan tu Dia ingatkan kita dalam bab kejahatan. Yang inilah perangai iblis. Jadi, ketika mana kita sujud tadi ni, ya wailah. Dia kata celaka lah. Dia kata, anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud. Dan kepada dia surga, aku pula diperintahkan sujud, aku tak mau dulu sujud. Dan Allah dah tetapkan kepada aku neraka, dia kata. Jadi, tuan-tuan dan rahmatullah, kita tahu dah perangai iblis dan syaitan ni, maka ketika mana ada was-was ataupun bisikan menghalang kita daripada perbuatan baik, buat kebajikan, sembahyang, baca Quran, maka kita tahu ilmu dia lawan, jangan layan. Jangan layan, lawan. Kalau kita layan, habis ya. Tak buat baik ya. Kan? Nak baca Quran tak dan, sebab kita layan lah. Kalau nak ambil handset, tunggu dulu. Ambil Quran terus. Sebab apa? Kita tahu tak? Ketika mana was-wasan ni, dia dahsyat ni. Memang kita tak buat handset pergi masjid. Cantik dah. Elok lah. Tapi kita letak atas meja. Buka-buka pintu, handset pertama dapat. Kan? Pegang tu. Patutnya apa? Quran letak tangan tu. Pertama Quran dulu. Pegang baca dulu. Barulah sat lagi. Kan? Barulah handset. Ini juga perubahan yang mesti kita berubah. Seperti mana saya kata dulu. Perubahan apa? Kita kena penuhkan sop pertama. Kan? Sebelum qomat tu kita duduk dulu sop pertama. Itu perubahan juga. Kan? Kemudian berubah sikit-sikit. Jangan hari je berubah. Tahun je berubah. Kita macam tu je. Tak mau berubah. Syaitan gelak kita. Kan? Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Aisyah tu, masih lagi bab 8 tu, hadis 8 tu. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dalam hidayahnya dan Allah kuatkan iman kita, sentiasa istiqamah dalam perintah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika, syukrika, husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.